Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita sambung pengajian tafsir kita daripada tafsir Pembinaan Ar-Rahman, untuk kita berusaha untuk memahami setiap firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan dalam kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kefahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran ini membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang tinggi ketakwaan dan kuat ibadah. Pagi ini insya-Allah kita masuk ayat yang ke-9. 9 ya? 11 lah. Ayat yang ke-11. Ayat ini adalah ayat-ayat yang nak menyebut tentang sifat orang munafik. Ada lebih kurang 13 ayat, bermula daripada ayat ke-9. Ayat ke-7 dan ke-8 Allah Ta'ala menyebut ayat-ayat ke-6 dan ke-7 Allah Ta'ala menyebut tentang sifat orang kafir. Ayat ketiga, keempat dan kelima Allah Ta'ala menyebut tentang sifat orang beriman. Ayat orang beriman ada 3 ayat, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dalam surah Baqarah ni kita cuba tengok perbandingan antara orang kafir dan orang munafik. Orang kafir Allah Ta'ala sebut 2 ayat, iaitu ayat yang ke-6, innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama aja. Kamu bagi inzar, amaran, peringatan, atau tak bagi amaran, peringatan, mereka tetap tak beriman. Sebab apa orang kafir tak mau beriman? Sebab Allah Ta'ala tutup khatam, Allah Ta'ala tutup hati, pendengaran dan penglihatan dengan satu penutup yang nanti di akhirat orang kafir ini akan dikenakan azab yang sangat besar. Itu 2 ayat yang menyebut tentang orang-orang kafir. Kita sebut juga bulan yang lalu, surah Al-Kafirun ni pendek bila nak dibandingkan dengan surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun lebih kurang 1 muka surat setengah. Tadi semayang saya baca surah Munafik. Kita semayang dia, saya bacakan surah Munafik.
Cuma dua ayat terakhir tu saya tak baca. Yang biasa dibaca oleh imam dalam sembahyang Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Itu tak sebut tentang orang munafik. Cumanya dia mengingatkan orang beriman, tapi masih duduk dalam surah munafik. Surah Kafirun, surah pendek. Nak menunjukkan sini munafik ni ancaman besar bagi orang-orang Islam, bagi kedaulatan Islam yang pernah berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antara peristiwa yang dapat membongkar wujudnya orang munafik dalam negara Islam yang dibina oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, iaitu berlaku peristiwa peralihan kiblat. Kiblat berubah daripada Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Siapa yang biasa pergi Mekah, kita pergi akan ziarah Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Jadi bila berlaku peralihan kiblat itu, baru terserlah rupa-rupanya ada satu golongan yang mengaku beriman. Mula-mula di Mekah ni ada 3 golongan. Bila Nabi buat negara Islam di Madinah, zahirnya 3 kumpulan, 3 puak. Pertamanya orang beriman di kalangan Muhajirin dan Ansar, orang Mekah dan orang Madinah, orang beriman. Yang kedua, orang kafir musyrikin yang terdiri daripada orang Arab Madinah yang tidak beriman, tapi menjadi sebahagian daripada ahli Madinah, rakyat Madinah. Dan yang ketiga, orang Yahudi yang duduk kekal dengan ajaran Yahudi, iaitu 3 bani yang masyhur, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Bila berlaku peristiwa tahwil kiblah, peralihan kiblat, muncul satu golongan yang sebenarnya dia tak beriman, tetapi dia menzahirkan keimanan, atau kita panggil dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura beriman. Mulutnya kata iman, tetapi hatinya ingkar, bahkan sangat-sangat membenci kepada Islam, lebih-lebih lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Ini orang-orang Arab yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Arab Madinah. Tambah pula mereka ini sangat baik rapat dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang memang sedia membenci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kami sokong kamu, kata dia orang Yahudi. Begitu juga dengan orang munafik, kami sokong kamu wahai Yahudi, kami sokong kamu. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala mendedahkan sokongan itu sokongan mulutnya, tapi bila berlaku membuktikan sokongan itu, nampak sikap sebenarnya, mulut saja, hati tidak memberi sokongan. Ni kita baca yang lepas, Allah Ta'ala sebut wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala sebut orang beriman 3 ayat, orang kafir 2 ayat. Mana ada kafir, ada beriman, ada hak, ada batil, ada syurga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Ini umum. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut, mendedahkan kepada orang Islam dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara di kalangan manusia itu ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka tak beriman. Macam mana tu? Allah Ta'ala sebut lagi, kita baca bulan lepas, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'un di sini dia tulis mereka hendak memperdayakan, menipu, nak menipu Allah Ta'ala. Yukhadi'un ni dari perkataan khida'. Khida' maksudnya sarafal ghaira ma yaqsuduhu bihillah.
Dia nak mengubah pandangan orang lain daripada apa yang sebenar yang dia nak maksudkan dengan ada hilah, tipu muslihat. Antaranya dia nak bagi tahu sebenarnya dia tak beriman, tapi dia tak nak orang tahu yang dia tu beriman. Dia buat hilah. Apa hilahnya? Semayang belakang Nabi. Semayang belakang Nabi macam, semayang belakang Nabi ni handal lah. Tiba-tiba sebenarnya semayang belakang Nabi tu hilah untuk memperdayakan. Ada dalam tafsir menyebut yukhadi'un ni ada takdirnya, bukan yukhadi'un Allah, yukhadi'una nabiyallah. Tapi dibuang Nabi tu. Ni takdir baca, bukan ayat Quran tu, di takdir baca. Dari segi nahwu bahasa Arab, Dr. Wabah Zuhaili dalam tafsirnya menyebut dalam bab i'rabul ayatil Quran, yukhadi'una nabiyallah. Dia nak mempermain-mainkan Nabi, memperdayakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperdayakan Allah sekali. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka membuat tipu helah itu melainkan terhadap diri sendiri, tapi mereka tak sedar. Dia mengingat dia berbohong tadi, orang tak tahu. Berbohong dengan yang maha tahu, nak mempermainkan, nak memperdayakan Tuhan yang maha tahu. Pengetahuan Allah Ta'ala, kita sebut dulu, tidak ada batas. Orang-orang ngaji bahasa Arab, alim tu maknanya sirah mubalaghah. Pengetahuan Allah Ta'ala tidak ada batas. Nak suruh apa? Kita ni hati manusia kita tak boleh baca. Fikiran manusia kita tak boleh baca. Bukan itu teruk tu. Boleh dalam gelap kita tak tahu. Boleh dalam gelap kita tak tahu. Dalam gelap bunyi, kita kata apa benda tu. Kita dah bayang macam-macam, rimau ke, benda bahaya ke. Tiba-tiba daun dia tiup, daun tu ditiup angin, ataupun macam-macam. Jadi benda ini kita tak tahu hakikat, pengetahuan kita terbatas. Tetapi Allah ni pengetahuannya sangat-sangat luas. Jadi Allah nak ditipu dia orang-orang munafik ni. Jadi sebab apa dia tak sedar, sebab apa dia menipu? Fi qulubihim marad. Dalam hati, dalam diri orang munafik ni ada marad. Apa marad dia? Iaitu ada penyakit. Penyakit di sini maksud dia pertamanya syak. Penyakit yang ada dalam diri orang munafik ni adalah penyakit syak, ragu-ragu. Syak ni 50-50 orang kata. 50-50. Yakin dengan tak yakin tu 50-50. Kalau orang syak ni, dia buat tak jadi. Syak rendah lagi daripada was-was. Was-was ni, kalau orang was-was tu, kita gopoh dia sekali, elok dia tu. Kalau dia was-was. Tapi kalau dia syak, sudah. Dia syak, dia tak boleh, susah. Kena bagi macam-macam ubat. Kemudian nifaq, penyakit nifaq tadi, munafik, iaitu luarnya, zahirnya beriman, hakikatnya tak beriman. Kemudian takzib, menolak, tidak percaya kepada Rasulullah, tak percaya kepada Allah. Kemudian juhud, melakukan penentangan. Ini antara penyakit disebut oleh Dr. Wabah Zuhaili dalam tafsirnya, dalam menyebut apa maksud marad. Marad ni sakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ini ada penyakit. Penyakit hati kita ni sakit apa kalau hati, kalau kita demam kuning lah, hepatitis. Itu penyakit hati, bukan penyakit hati yang itu jumpa doktor. Jumpa doktor, minum susu kambing, insya-Allah hilang lah. Tapi kalau barah tu kena kerat lah, kalau yang teruk tu. Tapi ini bukan. Ini penyakit hati, namanya nifaq. Penyakit hati yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Penyakit hati.
Dipanggil penyakit hati ni maksiat batin, maksiat dalam. Luar tak bergerak, tetapi dalam bergerak. Luar tak beramal, dalam sedang beramal rupanya. Amal apa? Bukan amal soleh, amal ghairu soleh. Apa dia? Sembahyang tak ikhlas, ujub, yang besar lagi nifaq, riya, dan macam-macam lagi. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan lagi penyakitnya, walahum azabun alim. Kalau kita nak bahas panjang lah, kafir azim, orang kafir ni azab dia azim, orang munafik ni azab Allah Ta'ala bagi alim. Alim ni sangat-sangat pedih. Ada beza dua tu, pedih dan azim. Hakikatnya dua-dua azab. Hakikatnya dua-dua azab. Mati kena tembak dengan mati kena pancung, dua-dua mati. Tapi azab, tengok, saya ingat mati kena tembak lagi azab daripada mati kena pancung. Allah Ta'ala alam, ada seorang ustaz, dia uruskan jenazah orang mati kena tembak. Bau dia sangat luar biasa. Cik, saya saja ada nembak komunis mati? Tak ada. Bau tak tahu, Allah Ta'ala. Dia punya ambil belerang tu kot, masuk dalam badan, bau dia lain macam. Mati pun bukan macam mati kena pancung mati cepat. Tapi dua-duanya mati. Dia azab alim bagi orang munafik, azab yang azim, yang besar, yang dahsyat bagi orang kafir. Dia alim. Munafik ni apa dia? Kafir lah. Kenapa kafir? Dah tak beriman. Kenapa munafik kafir? Tak beriman. Dia semayang, kita kata dia beriman sebab kita tak tahu benda dalam hati. Tapi yang ciptakan hati, Allah Tuhan kita tahu yang dia sebenarnya tak beriman. Sebab itu dia kena lagi dahsyat azabnya daripada orang kafir. Sebab apa? Dia mempermain-mainkan. 13 ayat Allah Ta'ala sebut. Kemudian kita sambung ayat pagi ni, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan, baca berhabislah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dia qalu tu, kita tengok tajwid sikit. Qalu tu mad jaiz munfasil. Istilah munfasil muttasil ni adalah di bahasa Arab. Saya ingat pengalaman kita belajar sebelum saya kenal Arab tu, memang pening juga tu. Mad jaiz muttasil kita sebut, mad wajib munfasil tertukar. Muttasil maksud dia bersambung, munfasil tak bersambung. Cerai kan, orang Melayu macam-macam cerai macam mana pula, apa masalah cerai faham ke lain, tak bersambung. Muttasil bersambung. Apa yang bersambung? Huruf perkataan. Ataupun muttasil satu perkataan, munfasil dua perkataan. Senang. Asalnya hakikatnya bukan dua perkataan, hakikatnya satu perkataan lah. Sebab kita tengok dia bahasa Arab ni, kita tengok apa satu perkataan, tapi sebenarnya dia 2-3 perkataan. Contoh, ayat kita baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu tu, dia dalam satu baca satu perkataan lah bahasa Melayu tu, anzalnahu. Sebenarnya situ ada 3 perkataan. Anzal, telah menurunkan, na oleh kami, hu tu akan Al-Quran. Anzalnahu tu 3 perkataan. Cuma kalau terjemah tepatnya, muttasil bersambung perkataan tu, munfasil tak bersambung perkataan, 2 perkataan. Jadi macam ni qalu. Jadi mad jaiz ni, mad ni adalah huruf mad yang 3. Huruf mad ni alif, waw dan ya. Alif dalam bahasa Arab tidak menerima baris.
Tak ada baris alif ni. Yang berbaris hamzah. Hamzah. Makhraj huruf alif adalah alif yang dulunya baris atas. Jadi alif waw ya ni, baik alif baik waw baik ya, bertemu dengan hamzah. Hamzah tu dalam dua kalimah dipanggil mad jaiz munfasil. Jadi itu huruf mad dekat sini waw. Alif tu alif ke alif kan, kalau kita tengok qa alif lam waw alif hamzah. Alif tu ni dipanggil kaedah membaca resam Uthmani. Nanti dengan Ustaz Mat kita akan baca rumus-rumus, tanda-tanda dalam resam Uthmani. Kalau dalam huruf ada tanda bulat macam itu, bulat atas alif kan, qaf lam waw ya, qaf lam waw alif. Alif tu ada tanda bulat kan. Bulat itu menunjukkan huruf itu tidak dibaca tetapi ditulis. Ataupun kalau ngaji bahasa ngaji dulu, ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jadi kalau macam itu tak disebut apa-apa, tak menjadi hukum lah. Dia taklah menjadi alif bertemu dengan hamzah. Yang bertemu dengan hamzah sini adalah huruf waw, huruf mad. Dibacanya jaiz. Bila sebut jaiz, sebab itu kalau kita tengok dalam radio IKIM lah, radio IKIM, ada radio Islami yang kedua, Zayan namanya, iaitu orang Melayu baca. Saya suka dengar juga yang Melayu sebab dia punya tajwidnya banyak mirip dengan kita. Kalau Arab, dia baca qalu innama, dia baca dua harakat kan. Qalu innama nahnu muslihun, dua harakat dia baca. Kalau kita qalu, kita baca 6 biasa. Jaiz ni 2, 4, 6. Jadi ulama apa ni, qari Arab, syekh-syekh Arab lah yang baca Quran, baik Sudais, baik Sa'id Ghamidi, Tumasyari, Syekh Khalil, dan macam-macam lagi lah. Dia membaca biasanya 2 kan. Dia janganlah kita rasa pelik situlah, sebab dia 2, 4, 6. Dan nama pun jaiz, harus. Tapi wajib muttasil 4 dan 5 bacaan dia. Panjangnya 4 dan 5. Dan bila berhenti jadi 6. Yang ini jadi banyak membuang markah bagi orang yang qari. Saya tanda dah Selasa lepas ke Selasa ini, Selasa ini nak pergi tengok musabaqah tu di Ipoh, tapi tak teringat. Dah tengah pukul 11 malam baru teringat, tak adilah nak tengok. Dia ada pemenang lah untuk wakil negeri Perak di tilawah. Sebab nak tengok macam mana dia nak tarik. Dia biasa hilang markah ni bukan pada lagu. Lagu ni biasanya qari kita dia handal lah biasanya. Tajwid ni sebab dia tak ada satu, dia bukan sukat macam kita sukat bagai pembaris. Kalau 6 cm dia takkan berubah sekejap macam ni, kejap macam ni. Tapi yang ini ditengok kepada hakim tu, tepat tak tepat tu, berapa kadar panjang, bukan senang tu. Dia tengah taranum nak pegang telinga, bilik nak ngirim macam tu, mata pejam pegang telinga macam ni, nak narik tinggi-tinggi tu, tak ada tempat macam ni lah nak ngirim 6 tu. Jadi kadang-kadang sebab dulu saya bersyarah, kalau tuan-tuan ingat dalam TV Ausis, nak sebut tak tiru, Ausis ke Ausis, ataupun TV Hijrah, aku ada Dr. Luqman Ibrahim Al-Hijazi memanggil dia taranum. Dia memang mengajar taranum, tajwid. Memang saya mengaji Quran dengan dia, ulum Quran masa di Kuliah Islam sebelum dia masuk UM. Dia masuk musabaqah peringkat Kelantan, kalah, biasa kalah. Kita tanya, orang kata tajwidnya salah. Bukan tajwid salah tu, dia masa berlagu tu ketepatan yang betul-betul tu, ketepatan. Di masa itu ada lari sikit, mungkin 5 jadi 6. Jadi hakim tu kan potongnya. Hakim ni tak tahulah, kalau biasa, kalau pernah sejadi hakim, dia letak 30, 29. Kalau salah je kerat, tinggal berapa.
Ni jadi itu bukan salah, ni salah dari segi musabaqah, tepat dari segi itu namanya taranum bagi tajwid bagi taranum, tak sama dengan tajwid muratal kita. Muratal kita bolehlah kita buat anggaran macam itu. Ni sikitlah buat tajwid. Tapi tak dapat dah Dr. Luman tu jadi qari Kelantan. Dia kat situ bukan bab suara, bukan bab suara, bukan bab lagu, tapi tajwid tu dia ketepatan betul-betul tu. Dia orang yang hakim ni tu belum kira hakim yang kecenderungan kepada seseorang tu, itu ada kecenderungan. Tu biasalah manusia kan. Habis. Jadi dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafik, janganlah kamu membuat bencana, tufsidu ni kerosakan, dan janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan. Jadi tuan kitab kita terjemahkan tufsidu tu dengan dua perkataan, bencana dan kerosakan di muka bumi, fil ardi. Qalu, mereka menjawab, innama ni terjemahnya hanya senya. Mana ada tu kalau orang cakap tu innama ni nak bagi tahu sungguh-sungguh. Innama hanya senya, sungguh-sungguh kami ni muslihun. Sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Muslih ni isim fa'il. Kami ni orang buat baik. Kami ni orang yang berbuat baik. Kami ni orang yang buat baik. Jadi apa maksud islah sini? Fasad sini. Maksud membuat kerosakan sini, kata Dr. Wahbah, al-muradu an-nahyu anil asbabi muadiyatil ilal fasad bi ithariyatil fitan wal ifsya'u asraril mu'minin ilal kufar wa ighraihim bil mu'minin wa taghayyurihim minal ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kufri wa saddi an sabilillah. Maksud sini adalah melarang dari melakukan sebab-sebab yang boleh membawa kerosakan. Rosak atas muka bumi ni apa dia? Tu dalam ini. Kita kalau rosak muka bumi apa dia? Tebang balak, tambah lombong, kerak bukit, balak dah habis, bukit, kerak bukit, ambil tanah. Itu memang kerosakan, itu fasad juga tu. Merosakkan bumi. Tapi dalam ayat ini bukan nak kerak bukit, bukan nak tebang balak, bukan nak kamboi lombong, bukan pencemaran sungai, bukan pencemaran kilang, pencemaran udara, bukan. Sini kata dia Dr. Wahbah adalah menimbulkan fitnah. Fitnah ni ujian ataupun bencana. Bencana macam mana? Menyebarkan keburuk rahsia orang beriman kepada orang kafir. Dia duduk dalam majlis kita ni. Majlis kita ni. Contohlah dalam zaman Nabi, kata dalam tu nak buat perang. Dia rahsia tu, kalau nak buat apa-apa tu dia tahu. Rahsia ni dia bagi tahu pada orang kafir. Nombor satu kafir yang dia bagi adalah Yahudi. Yahudi musuh nombor satu tu. Sebab Yahudi ni dia ada hasad kepada orang Islam. Hasad dia kecil je puncanya. Sebab Nabi bukan Yahudi. Sebab Nabi bukan Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia ta'assub dia sangat besar. Sebab dia menganggap diri dia tu adalah makhluk pilihan Allah, dan dia menganggap manusia ni hanya semata-mata Yahudi. Ni kalau the greater Israel ni berjaya, waliyadzubillah, tak berjaya insyaAllah. Kalau the greater Israel yang dia nak buat ni, negara tanpa bangsa selain Yahudi. Yang penyokong Yahudi pun lingkup besok lepas ni. Kalau dia nak buat tu, maksud penyokong dia tu yang bukan Yahudi. Yang Yahudi, ada keturunan Yahudi pun jadilah. Macam dia mereka banyak keturunan Yahudi. Karl Marx sebagai contoh. Karl Marx, kenal kan Karl Marx? Karl Marx ni pengasas komunis. Dia keturunan Yahudi. Ada keturunan Yahudi boleh duduk di Greater Israel, negara Israel Raya. Yang tak ada jen-jen keturunan Yahudi, tak boleh.
Sebab yang bukan Yahudi ni goyim. Maksud goyim ni ada orang ulama terjemah binatang, ada teruk lagi adalah binatang yang menyerupai babi. Binatang lah. Kalau tak babi pun binatang. Binatang apa kelas binatang. Dia baru boleh masuk dalam nesah ni. Kita sayang macam mana kucing tu. Dalam nesah dia tak boleh masuk. Termasuk tu cerita lain. Sebab dia binatang. Sampai macam itu. Dia buat. Jadi dia sebarkan rahsia-rahsia dia kepada orang beriman, kepada musuh orang kafir. Kemudian dia cuba meragukan orang beriman sehingga orang beriman boleh meninggalkan ajaran Islam dan menentang dakwah Nabi SAW. Asalnya orang tu dah beriman. Peranan orang munafik ni, dia ragukan, dia cuba nak meragulah kita sebut, meragukan orang Islam supaya tinggalkan ajaran Islam, dan bukan sekadar tinggal, tentang ajaran Islam tu. Contoh kita sebut tadi, bila berlaku tahwilul qiblah, peralihan kiblat, orang-orang munafik ni pergi berjumpa dengan orang-orang Islam. Dalam kitab Nurul Yakin, kalau tak salah kita tengoklah, kalau kita baca nanti, seingat saya lah, saya tak cek, tapi saya ingat tak salah saya dalam Nurul Yakin, dia menyebut ketika berlaku peralihan kiblat itu, ada orang beriman yang murtad. Walaupun pendapat itu kalau tengok dalam kitab-kitab lain, bahkan dalam kitab Nurul Yakin sendiri ada komentar mengatakan peristiwa itu tak berlaku. Tak ada berlaku orang yang murtad sebab peralihan kiblat. Wallahu ta'ala, tapi pandangan daripada Syekh pengarang kitab Nurul Yakin mengatakan ada. Kenapa boleh murtad? Bukan sekadar sebab Nabi kata kiblat dah berubah. Nabi ni bila sampai ke Madinah 16 bulan sembahyang menghadap Baitul Maqdis, sehingga kan Allah Ta'ala suruh Nabi hadap ke Baitullahil Kaabah, Baitullahil Haram, Kaabah Al-Musharrafah. Sebab apa? Sebab Nabi memang ada keinginan ke arah Kaabah, sebab ini adalah rumah bangunan pertama yang dibina atas nama Allah, dan inilah kiblat Nabi Ibrahim AS, iaitu bapa kepada Nabi-Nabi Bani Israel yang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum itu, qul, katakanlah wahai Muhammad, orang yang mempertikaikan peralihan kiblah ini, lillahi al-masyriqu wal-maghribu, bagi Allah lah timur dan barat. Ayat yang lain pula menyebut, ainama tuwallu fathamma wajhallah, di mana saja kamu menghadap, kamu akan menghadap Allah. Soalnya, kita kiblat ini adalah menghadap, bukan menyembah. Itu beza. Kalau orang kata komen orang Islam pun sembah batu, tak, kita tak sembah batu Kaabah tu, kita menghadap ke batu Kaabah itu sebagai asas tajamuk ataupun ittihad, kesatuan bagi orang Islam. Kemih pun sama lah, kemih sembah, kemih ngadap batu tu, yang angkat tangan buat batu, kemih nak ngadap je, itu ikut kemih lah. Lakum dinukum waliyadin pada masa itu. Kalau bila dia prinsip agama, kita hormat lah. Cuma kita kena ada peluang kita timbulkan keraguan terhadap apa yang disembahkan. Nabi Ibrahim ajar kita macam mana, kenapa kamu sembah sesuatu yang tak boleh bercakap, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Fikir. Ini panggilnya uslub istifham, uslub berdakwah Nabi Ibrahim. Uslub ni terjemah cakap Melayu pun tak erti. Orang Melayu pun panggil uslub juga. Gaya lah, gayanya menggunakan gaya dakwah dia adalah gaya bertanya. Tanya dia, dan kita tak jawab, suruh dia jawab. Bukan nak jawab terus sekali tu, jangan kita paksa dia jawab. Jawab sekarang, jawab. Itu memaksa dia. Tanya, tinggal aja, dan orang tu akan fikir. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, pop dia jumpa. Betul kata Ibrahim. Contoh, aku penat sembah dia ni, tak buat apa-apa. Lalu jumpa Nabi Ibrahim, Nabi akan cerita Nabi yang sepenuh. Ini kaedah dakwah. Jadi kerosakan yang dibuat oleh orang-orang munafik ini, tadi kita sebut menyebarkan rahsia
orang Islam kepada orang kafir dan meragukan orang-orang yang telah beriman supaya tak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cakap macam itu, innama nahnu muslimun, kami ni orang baik, kami ni orang yang buat baik, kami tak buat jahat. Yang ini pun Dr. Wahbah menyebut wa hakadha sya'nu, demikianlah keadaan al-mufsidina fi kulli zaman, pada tiap-tiap zaman. Yadda'una fi ifsadihin annahu huwal islahu bi'ainihi, mereka mendakwa benda kerosakan yang dibuat oleh mereka itu ialah satu islah, benda baik pada mereka sendiri. Dia macam ini, orang yang buat jahat kita nak buat contoh macam mana? Katalah buat tebang pokok ni, dia tebang pokok, kita kata buat apa tebang pokok, bahaya ni, buat rosak ni, tebang pokok lah bagus. Aku bukan buat rosak, tebang pokok ni bagus, bila aku tebang pokok kering tak ada, contoh dia kata macam tu. Dia mendakwa perbuatan buruk dia tu adalah perbuatan baik. Perbuatan buruk dia tu adalah perbuatan baik, dia mendakwa macam tu. Bukan dia kata kami tak buat buruk. Kalau kata kamu tebang pokok ke? Tak, kami tak tebang pokok, itu dia bohong. Itu bukan maksud ayat ni. Ayat ni bagi tahu kenapa kamu buat benda ini jahat ni. Tak, benda ni bukan jahat, benda ni baik. Benda yang jahat, yang kita kata jahat tu dikata baik. Menyebab akal rasa, kami tak, benda ni bagus supaya orang tahu apa yang orang beriman buat. Rahsia dia sebab pada orang, bagus. Jadi benda-benda ini yang ada dalam diri orang-orang munafik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Wa idza qila lahum, saya nak ambil sikit lagi ni. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ayat ni panjang lah. Ni kalau nak baca senapas tu tarik banyak sikit. Full tank kalau isi minyak. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sikit kita tengok tajwid sini. Bila dalam satu ayat ada mengandungi mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil, contoh. Jadi macam mana kita nak baca tu? Di sini kaedah disebut oleh ulama-ulama tajwid kita, bila ada macam ini, kita kena tengok ranking dia, wajib dengan jaiz mana lebih aula, lebih utama. Jawapannya wajib. Jadi kita mesti membaca mad wajib lebih panjang daripada mad jaiz. Di mad jaiz kita baca 4, mad wajib kita baca 5. Mad wajib baca 6 ketika berhenti. Jadi ketika sini kita baca 5. Contohnya wa idza qila lahum aminu kama tu mad jaiz, kama baca 4, amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dia kat berhenti tu. Itu ada berhenti tak apa. Tengok bawah tu. Ala baca 4. Ala innahum humus sufaha, panjangkan 5. Sufaha walakin la ya'lamun. Teori syok baginya, buat belum tahu tu, tak terkira. Tapi kena, lepas itu baca Quran. Allah suruh sebut macam mana? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil maksud dia banyak tafsiran tartil ni, membaca dengan perlahan-lahan, bukan lambat benar, perlahan-lahan dan bertajwid, supaya kita dapat memerhatikan huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan yang nak kita baca selepas daripada itu. Apa maksudnya? Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang ini tentang sifat munafik lagi. Sifat munafik yang pertama tadi, dia beriman tapi tak beriman. Yang kedua, suka memperdayakan Allah. Sifat munafik juga ada penyakit hati.
Sifat munafik juga suka buat rosak atas muka bumi. Buat rosak ni atau mendedahkan rahsia, meragukan orang beriman tentang Islam. Sifat munafik juga dia ni buat rosak, buat kerosakan tapi tak sedar, tak mengaku kalau kita perangai buruk ni, tak mengaku yang sebutlah contoh, tak mengaku yang makan berdiri ni akhlak tak baik. Dia kata baik akhlak berdiri ni, akhlak berdiri, makan berdiri ni akhlak baik. Barat kan, negara barat kan biasa makan berdiri, makan sambil berjalan, beli jalan. Baguslah makan ni, jimat masa, dia kata. Kalau kita makan duduk di kedai tu, kita dah rugi masa dah. Dia ada hujah dia, bukan cakap saja baguslah makan berdiri ni, benda baik makan berdiri ni, jalan pula lagi. Kita makan berjalan ni tak ada akhlak, kita kata. Dah makan berjalan ni baik. Dia tak sedar yang makan berjalan tu tak baik, tapi sebab budaya dia macam tu. Memang kena tengok di negara barat tu memang makan berjalan. Mesir pun terikut dia makan berdiri. Mesir terikut makan berdiri sebab kedai ada tempat duduk. Kalau kita ni orang Melayu cari dah tempat duduk mana-mana boleh duduk, dia tak ada tempat duduk. Dia satu jimat tempat kot, beli macam dekat Mekah kan, tempat beli je, tempat duduk, mencari lah kau mana-mana kan. Kalau kita nak cari macam orang Arab makan berjalan, tu budak tadika je makan berjalan. Budak tadika pun dah makan duduk, marah dia cikgu dia. Habis itu sifat yang ni pula kita baca sikit. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha, patutkah kami ini beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu? Dikata orang beriman ni bodoh. Ketahuilah, Allah tu maksudnya ketahuilah, innahum humul musufha, bahawa sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh tetapi mereka tidak mengetahui. Orang yang ini pun orang kata orang bodoh tapi dia tak tahu. Banyak kita ni, zaman kita pun banyak baru hukum ni, kita kata ini, dia kata bodoh kamu. Biasa. Sebab dia tak tahu yang dia tu bodoh. Dia tak tahu bodoh, orang marah pula, orang sebut tak reti. Baik sikit, dia tak tahu yang dia tak reti, tapi buat-buat reti. Saya suka buat contoh macam ni. Saya tak ingat saya tengok di mana ke orang ni marah. Orang ni dia tukar minyak enjin, kita panggil minyak hitam. Minyak hitam lepas keluar, tapi kita panggil tetap nak beli minyak hitam, minyak enjin. Kalau motor sebagai contoh, minyak motor kita beli 1 liter, motor Honda. Orang dulu Honda bulat tu lah, orang kedai tuang bukan habis, ada tinggal sikit. Lalu dia masa kedai, mungkin kedai dia tak cakap, dia cakap, kawan bodoh pemain tu, aku beli seliter, ditinggalnya sikit. Ditinggalnya sikit, tak tahu habis. Orang kata betul lah dia tu, kamu pun bodoh macam dia tu ya. Dia tak tahu yang memanglah dalam enjin tu kapasiti tak boleh tuang habis, dia akan memberatkan pergeseran enjin tu. Lalu bila enjin berat, nak nongkok cangkat itu bertolak lah jawabnya, sebab enjin tu tak boleh putar laju, berat. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu apa ni. Kalau ayat sebenarnya dia tak tahu yang dia tu bodoh. Sebenarnya dia tu tak bodoh, tu maksud bodoh dalam bab itu. Dia tak ada ilmu dalam bab minyak, dia nak tuang berhabis tu. Nak tuang berhabis. Dia ada baki sikit, tengoklah kadar setengah tu berhabis. Tengok kapasiti enjin, saiz enjin lah. Kalau Honda 70 bulat dah orang dulu lah, dia memang tuang tak habis, dia ada sikit lagi. Berapa sukat tu dia adalah sukat-sukat untuk tu tiap. Tapi tak tahu tu. Orang pula dia katanya bodoh. Orang yang pomen tu dia katanya bodoh. Kalau mujur tak dimarah pomen di kedai tu, bangsa kamu ni tengin, aku beli ni sebotol kamu tuang sikit, nak buat apa aku sikit ni? Jadi
Ini sifat orang Yahudi. Dia kata orang beriman itu orang Yahudi pula, orang munafik. Dia mengatakan orang beriman ni ini bodoh. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tadi bila dia cakap orang suruh beriman ni, mana ada orang lain cakap dia beriman lah, buat apa nak beriman, macam orang bodoh tu. Tapi bila jumpa dengan orang beriman di kalangan para sahabat Nabi, dia kata apa? Kami telah beriman. Wa idza, dan manakala mereka kembali kepada syaitan mereka. Syaitan ni tengok bawah tu, ketua-ketua orang munafik yang kafir itu disebut syaitan. Sebab nama syaitan itu digunakan kepada penderhaka yang kufur dan melampaui batas-batas sama ada dari manusia atau jin. Syaitan dia ni tergolong daripada pembesar-pembesar dia, geng-geng dia ataupun orang-orang kafir yang munafik ni, dan juga ketua-ketua dia. Ketua-ketua dia termasuk juga orang-orang Yahudi pada sini. Jadi bila dia jumpa dengan geng dia, dia kata apa? Qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olokkan orang beriman. Memperolok-olokkan orang beriman. Dia kata kami buat main-main je. Kami masuk ni, kami buat main-main je. Kami berlakon je. Dan kami bukan tahu pun yang kami ni masih kafir. Kami membuat main-main dengan orang-orang beriman ni. Dan ini kan bodoh, tak tahu apa. Allah kata, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas, memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Jadi Allah pula buat main-main. Main Allah ni macam mana? Allah Ta'ala biar dia mencari kebenaran, tak jumpa-jumpa. Ulaika, apa yang dibuat oleh orang-orang munafik ini, ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Membeli ini, kalau kita dulu sistem barter, senang membeli ni, tukar. Ishtarau ni beli, tapi maksudnya tukar ni memang beli pun, jual beli ni tukar kan. Kalau dalam ilmu fiqh, apa tarif bai'? Muqabalatu syai'i bi syai'i. Muqabalatu syai'i bi syai'i, menukar sesuatu benda dengan sesuatu benda. Kita ni tukar barang dengan duit. Tukar barang dengan duit. Mungkin dulu tukar beras dengan garam, tukar beras dengan ayam. Jadi muqabalatu syai' bi syai'. Cuma tukar-tukar tu dalam bab benda macam itu, dalam fiqh dia ketat. Sekian dia ada apa nama ni, malu ribawi, barang-barang yang itilaf sebagai barang riba. Dia ada benda-benda tu ada sukatan-sukatan je. Kena tengok. Kadang-kadang tukar meh dengan meh boleh jadi riba. Boleh jadi riba tu. Adalah contohnya tukar cincin emas dengan gelang emas. Gelang katalah 100 gram. Cincin 10 gram. Jadi 100 dengan 10 tak sama. Dia dah ambil tukaran itu jadi riba. Tapi ulama muasarah ada bincang lain sikit dalam bab orang train di kedai tu, itu kena tengok lain lah. Jadi orang ini dia tukar apa? Dia tukar sesat dengan iman. Dia tukar sesat ganti iman. Asalnya dia dah nak beriman dah, mulut dia kata beriman tu, tapi dia tukarkan iman dia dengan kesesatan. Allah Ta'ala kata apa? Fama rabihat tijaratuhum, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Kita berhenti situ, cuma saya nak baca sikit yang bawah tu, nombor 14. Allah bandingkan keadaan mereka seperti orang yang berniaga, yang tidak tahu cara berniaga dengan betul. Nak berniaga kena ada ilmu, tak tahu masalah. Maka orang-orang yang seperti ini
bukan saja tidak mendapat laba ini untung, bahkan modalnya hilang. Dah lah, tak untung, hilang modal, rugilah. Modal yang dimaksudkan itu ialah sifat-sifat semula jadi yang suci sejahtera, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menerima agamanya dan petunjuknya. Fitrah manusia ini memang kepada Islam, fitrah. Cuma kenapa tak pergi kepada Islam adalah gangguan-gangguannya, antaranya syaitan. Fitrah pertamanya, manusia ni ada fitrah yakin ada Tuhan, percaya ada Tuhan, percaya ada kuasa gaib, kuasa yang percaya ada satu kuasa atau pada sesuatu yang berkuasa atas kita. Kalau orang asli dia kata penyembah animisma kita sebut, menyembah semangat. Dia percaya semangat busuk, semangat cangkat, semangat pokok, semangat buluh, dia akan rasa semangat tu boleh. Semangat laut di negara Pantai Timur dulu kan, di Kelantan dulu, dia nak pergi ke laut, dia sembelih lembu. Saya ngaji dulu, dia punya cerita lah, letak lembu dekat pantai tu. Berapa tempoh lepas tu baru boleh pergi ke laut. Maknanya semangat pantai dah makan, dah dapat jamuan dah, dia tak akan ganggu. Tak ada lemah, ikan pun ada. Buat macam itu. Banyaklah orang percaya semangat. Kalau orang Arab, dia nak cari kuasa tu, dijelmakan dengan patung, dengan panduan yang dilorongkan oleh syaitan dalam pemikiran. Jadi fitrah percaya kepada Tuhan tu telah ada. Cuma macam mana Tuhan yang sebenarnya perlu kepada ada Nabi yang memberi petunjuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kita akan sambung. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nar. Allah tunjukkan macam mana perumpamaan bagi orang munafik yang kita sebut tadi. Wallahu ta'ala alam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin والمرسلين الهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.